Baiklah saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung ke Sarawak bersama dengan Nur Jauna Abdullah. Silakan Nur Jauna. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Isu tapak sistem pengurusan sisa bersepadu IWMS Maskat Sebau Bintulu yang dibangkitkan oleh penduduk kampung dan rumah panjang di kawasan Sebungan Sebau mendapat perhatian pihak bertanggungjawab. Petang semalam, satu sidang media telah dilakukan di Wisma Bintulu yang dipengerusikan oleh Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Roziah Moshidi bagi menjelaskan situasi sebenar. Ujar beliau, tapak IWMS yang berkeluasan 202.34 hektar di kawasan tersebut sebelum ini telah mendapat persetujuan daripada penduduk kampung menerusi beberapa sesi dialog yang dijalankan sejak 2007. Malah katanya, projek tersebut telah menjalani penilaian kesan alam sekitar di EIA serta telah diluluskan pada tahun 2015. Ia juga telah dipersetujui dalam satu dialog yang diadakan pada 4 Mac 2014 yang turut disertai pejabat daerah, pejabat tanah dan survey, Jabatan Alam Sekitar serta ketua kaum dan ketua masyarakat kawasan Sebau. The new landfill is indeed urgently required for Bintulu. Is indeed urgently required for Bintulu because the present one we have at Kidrong sudah sampai ke tahap yang terlampau penuh. Jelas beliau, IWMS Maskat itu menggunakan kaedah rawatan sisa pepejal berteknologi tinggi seperti di Mambung Kuching yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Sebagai pihak yang bertanggungjawab, menurut Roziah, BDA bersedia bersemuka semula dengan penduduk terlibat bagi menerangkan keperluan dan kepentingan projek tersebut. We'll do a follow-up, meet the people session on the standards of management of the landfill, and if need be, we will be showing the standards used for Mambung landfill. Tambah Roziah, penduduk berdekatan tidak perlu khawatir kerana projek itu tidak akan memudaratkan alam sekitar maupun mencemarkan sumber air di kawasan Sebungan dan Kemena. Sementara itu, Residen Bahagian Bintulu Muhammad Yaakob Kari meminta pihak yang berkenaan menyuarakan pandangan atau bantahan mereka melalui saluran yang betul. Diadakan satu engagement secara berterusan, secara lebih detail, ya. Semua pihak yang terlibat. We don't mind, we recycle sekali lagi, ya. Berasaskan apa yang ada pada kita, ya. Ahad lalu, sekumpulan wakil penduduk Sebungan, Maskat dan Pandan Sebau yang terdiri daripada tuan rumah, ketua kampung dan penduduk tampil menyuarakan bantahan mereka terhadap tapak IWMS Maskat tersebut. Dakwa mereka, projek itu tidak mendapat persetujuan mereka kerana ia melibatkan tanah NCR yang telah dibangunkan dengan penanaman kelapa sawit serta kawasan tanah perkuburan lama. Oleh demikian, kami semua penduduk kampung memohon jasa baik yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak untuk turut membantu supaya membatalkan projek ini dengan segera. Kami tak ada terima surat. Inilah kami terima surat dari Double Dynasty 7 hari bulan. Terus kami buat laporan polis untuk tindakan. Sekiranya projek ini diteruskan, kami akan buat tindakan juga. Nama kebuah tidak menjual sampah itu. Utai ke mana anda dan juang? Sampah dan juang akan menua kami. Kami sebulat suaranya. Dengan sebulat suara, kami segi nyaka sampai habis-habisan nyaka projek sampah tu. Ni kampung Puang Mayuh Nombuai. Nama Muai Agai Sebungan. Terkini pada Sabtu ini akan diadakan pertemuan dengan ketua-ketua kaum dan masyarakat di Pejabat Daerah Sebau sebagai langkah awal penyelesaian kepada isu IWMS Maskat itu. Operasi khas mengesan jururawat Nurul Waziana Muhammad Yusof di kawasan Payah hari ini menunjukkan tanda positif. Menurut Ketua Operasi Zon Kuching Jabatan Bomba dan Penyelamat Tiong Ling Hee, pihaknya kini memperluaskan pencarian gadis itu di sekitar kawasan Berpayah dan alur Sungai Dua dekat Sentubong. Dan setakat pukul 10.47 pagi tadi pihaknya telah menjumpai serpihan tengkorak yang dipercayai milik manusia. Setakat hari ini kita hanya
menjumpai apa orang cakap sepihan tengkorak manusia, dan kita tak pasti sepihan tu milik siapa, dan benda ni pun kita dah serah pada pihak polis untuk membuat pengesahan. Tiong menjelaskan perkara ini kepada pemberita RTM di pusat operasi dekat Kuching petang tadi. Operasi yang melibatkan lebih 20 anggota MAS Team dari JBPM turut disertai pihak polis lengkap bersenjata dan Sarawak Forestry. Ia merupakan operasi susulan berikutan penemuan mayat Raziman Razali tidak jauh dari kawasan tersebut. Operasi dihentikan pukul 3 petang tadi dan akan disambung semula sekiranya terdapat petunjuk baru. Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama yakni Bina Upaya. Ini merupakan pendekatan utama ke arah mencapai status negara dan negeri maju pada tahun 2020 bagi negara ini dan 2030 bagi Sarawak. Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg berkata, pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti yang menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Menurut beliau, 3 falsafah pendidikan negara yang ditekankan di negara ini adalah menurut falsafah Ibnu Khaldun, falsafah Confucius dan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini merupakan usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada program Bual Bicara Guru 2016 di Kuching. Terdahulu, Pengerusi Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia GPMM Sarawak Dr. Anwar Rafi'i dalam ucapan aluannya berkata penubuhan GPMM adalah penting bagi berkongsi dalam penyatuan idea demi memastikan sektor pendidikan negara terus berkembang secara sihat dan terancang. Sentiasa amalkan semakan dalam penggunaan bahasa kebangsaan dalam tugasan harian. Menegaskan perkara tersebut Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Radio Televisyen Malaysia RTM Dato' Adila Sheikh Omar mahu tugas RTM sentiasa peka dengan kualiti bahasa yang digunakan. Pada masa yang sama, katanya perlu sentiasa saling ingat mengingati atau menegur rakan yang tersilap dalam penggunaan bahasa kebangsaan itu. Datuk Adilah menyatakan demikian di majlis perasmian penutupan kursus penggunaan bahasa Melayu yang betul di auditorium kecil RTM Kuching. Majlis itu turut dihadiri Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak, Puan Salmah Ibrahim Malina. Seramai 40 petugas RTM wilayah Sarawak yang merangkumi penyampai radio, pemberita dan bahagian pentadbiran menghadiri kursus 2 hari tersebut yang memberi penekanan pemantapan bahasa Melayu termasuk kesalahan umum yang merangkumi ejaan dan sebutan. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS membuat penafian mengeluar kenyataan menawarkan bantuan persekolahan sebanyak RM400 seperti yang telah viral dalam aplikasi WhatsApp baru-baru ini. Pengurus besarnya Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Naili berkata, berita palsu itu telah menyebabkan kaunter TBS dipenuhi orang ramai untuk mendapatkan borang bagi bantuan seperti yang dihebahkan. Katanya TBS masih memberi bantuan sedia ada merangkumi bantuan kebajikan, pendidikan dan bantuan-bantuan lain mengikut tema yang ditetapkan. Dan dari segi bantuan pendidikan ini memang banyak telah kita keluarkan sepanjang tahun. Jadi apa sajalah jenis bantuan baik pada peringkat sekolah maupun peringkat institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Sementara itu mengulas berita yang disiarkan di Akhbar Tempatan mengenai seorang warga MAS tidak mendapat bantuan secukupnya sehingga mengikat perut di Semariang Kuching, TBS katanya tidak pernah mengabai dalam menyalurkan bantuan kepada golongan itu. Orang tersebut telah dibantu kita sejak tahun 2013 dan telah menerima bantuan setiap bulan daripada kita. Jadi malangnya lah, sepatutnya dinyatakan jugalah Baitul Mal telah membantu. Bukan sedikit jumlah yang kita beri. Jadi bermakna kadang-kala laporan yang tidak lengkap ini haruslah kita bincangkanlah dengan pihak Baitul Mal, maka Baitul Mal dapat menjelaskan kedudukan yang sebenar. Datuk Abang Muhammad Shibli ditemui pemberita selepas rakaman rancangan Kopi Panas untuk siaran Sarawak FM di RTM Kuching. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Taufik di Angkasa Puri.